Babun fi syuh. Bab tentang syuh. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, kata beliau, iyyakum wasyuhha, elakkan diri kamu daripada sifat syuh, kedekut. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuh, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa kerana syuh itu, sifat itu. Amarahum bil bukhl, ia menyuruh mereka bersikap bakhil, fabakhilu, maka jadi bakhillah mereka. Ia menyuruh mereka supaya memutuskan perhubungan kekeluargaan, faqata'u, mereka pun putuskan. Wa amarahum bil fujur, ia menyuruh mereka supaya menjadi jahat, maka jadi jahatlah mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa selain daripada yang Zubair bawakan ke rumahnya, bawakan kepada saya di rumahnya. Bolehkah saya memberikan minhu, sesuatu daripadanya? Qala, Nabi SAW bersabda, berilah. Wala tuki, jangan engkau ikat. Fayuka alaik, nanti akan diikat kepadamu, akan diikat untukmu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau menyebutkan beberapa orang miskin. Abu Daud berkata, orang lain ada menyebutkan dalam riwayatnya beberapa sedekah, iddatan min sadaqah, beberapa sedekah. Ataupun kita baca dengan idatan, annaha dzakarat idatan min masakin, bukan iddatan tapi idatan. Kalau kita baca begitu, bermakna Aisyah menyebutkan janji dengan beberapa orang miskin, yakni janji dia dengan beberapa orang miskin. Ataupun hak lagi itu idatan min sadaqah, bukan iddatan min sadaqah, yakni dia ingat tentang janjinya untuk bersedekah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah. Wala tuhsi, jangan kamu kira, jangan kamu hitung. Fayuhsa alaiki, nanti akan dihitung juga untukmu. Kitabul Luqatah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah, katanya, pernah aku keluar berperang bersama Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah. Saya mendapati cemeti. Faqala li itrahu, mereka berdua berkata kepadaku, buangkan. Faqultu la, saya berkata tak mahu, tak sih. Walakin in wajadtu sahibahu wa illa istamta'tu bihi, tetapi kalau saya bertemu dengan tuannya, maka saya akan memberikan kepadanya. Kalau tidak, saya akan menggunanya. Qala, kata Suwaid, fahajajtu, lepas itu saya pergi mengerjakan haji. Saya lalu di Madinah. Saya pun bertanya Ubay bin Ka'ab, yakni tentang perkara itulah. Ubay menceritakan, pernah aku menemui satu pundi-pundi yang mengandungi 100 dinar. Saya pun pergi menemui Nabi SAW. Baginda bersabda, arifha haulan, kamu istiharkan selama setahun. Saya pun mengistiharkan selama setahun. Kemudian pergi berjumpa dengan Nabi SAW pula. Baginda bersabda lagi, kamu istiharkan setahun. Saya istiharkannya setahun pula. Kemudian saya pergi berjumpa pula. Dia kata lagi, arifha haulan, kamu istiharkan satu tahun.
fa'arraftuha haulan, saya pun istiharkanlah selama 1 tahun. Kemudian saya pergi berjumpa pula dengan dia. Faqultu, maka saya berkata kepadanya, lam ajid man ya'rifuha, saya tidak mendapati orang yang mengetahui tentangnya. Orang yang mengaku hak dia. Faqala, ketika itu Nabi SAW bersabda, ihfaz adadaha, kamu ingatkan bilangannya, wa wi'a'aha, bekasnya, wa wika'aha, dan penutupnya. Fa in ja'a sahibuha, kalau tuannya datang, maka berikanlah kepadanya. Ini jawabnya mahdzuf. Fa in ja'a sahibuha fa'addiha ilaih. Gitulah takdirnya. Kalau tuan dia mari, maka kamu bagilah kepadanya. Wa illa fastamti' biha, kalau tidak, kamu gunakanlah. Wa qala, kata perawi, la adri, saya tidak pasti. Athalathan qala, adakah 3 kali dia berkata arifha, atau 1 kali sahaja. Atau 1 kali sahaja. Ini siapa dia? Perawi itulah, Salamah bin Kuhail itu kata, saya tidak pasti 3 kali kah dia kata, Suwaid bin Ghafalah kata arifha tu, atau sekali sahaja. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Syu'bah, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Dia kata arifha haulan, kamu istiharkannya selama 1 tahun. Qala, dia berkata thalatha birar, 3 kali. 3 kali. Yang ini Salamah bin Kuhail dalam hadisnya kata 3 kali. Qala, Salamah bin Kuhail kata lagi, fala adri, saya tidak pasti. Qala lahu dhalika fi sanah, dia berkata begitu kepada Ubay dalam 1 tahun ke, ataupun dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, dalam masa 3 tahun ke, dalam setahun 3 kali tu istihar tu, saya tidak pasti, kata. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salamah bin Kuhail lagi, dengan isnadnya tadi dan makna hadis yang tersebut sebelum tadi. Qala fit ta'rif, dalam beristiharan itu dia berkata fi amain au thalatha, dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Wa qala, dan dia berkata i'rif adadaha, kamu ingatkan, pastikan bilangannya, bekasnya, dan penutupnya. Zada, dia menambahkan, yakni perawi riwayat ini yaitu Hammad menambahkan, fa in jaa sahibuha, kalau tuannya datang dan dia mengetahui bilangannya, bekasnya, wika'aha, dan penutupnya itu, fadfa'ha ilaih, kamu berilah kepadanya, kamu serahkanlah kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani bahawa ada seorang lelaki pernah bertanya Rasulullah SAW tentang luqatah, yakni barang yang tercicir, barang orang yang jatuh. Faqala, Nabi SAW bersabda, arifha sanatan, kamu istiharkan, kamu war-warkan selama 1 tahun. Kemudian kamu ingatkan betul-betul wika'aha, penutupnya, wa ifasaha, dan bekasnya itu, thumma stanfiq biha, kemudian kamu gunakanlah. Kalau tuannya datang, kamu berikanlah kepadanya. Faqala ya Rasulullah, orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, fadallatul ghanam, bagaimana dengan kambing yang terlepas? Faqala, ataupun yang hilang daripada tuan dia. Faqala khudha, Nabi SAW bersabda, ambillah, kerana ia sama ada akan menjadi hakmu, atau hak saudaramu, ataupun hak serigala. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta yang hilang? Rasulullah SAW naik marah sehingga merah 2 belah pipinya, ataupun merah
wajahnya, mukanya, sambil beliau berkata, malaka walaha, kenapa kamu sibuk dengannya? Ma'aha hidha'uha wa siqa'uha, bersamanya kan ada sepatunya, ada bekas minumannya. Hatta ya'tiyaha rabbuha, sampai tuannya akan datang kepadanya untuk mengambil. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Malik dengan isnadnya, dan makna hadis yang tersebut sebelum ini, cuma dia menambahkan siqa'aha taridul ma'a, dia ada bekas airnya dan dia boleh pergi ke puncak air dan boleh makan pokok, yakni daun-daun pokok. Walam yaqul khudha, tetapi dalam riwayat ini tidak ada dia menyebutkan khudha, berhubung dengan ambillah, berhubung dengan dhalatis syah, yakni kambing yang hilang. Wa qala fil luqatah, dan dalam luqatah, barang yang tercicir itu, dia ada sebut arifha sanatan, kamu isytiharkannya selama setahun. Kalau tuannya datang, tak apalah, kamu bagilah kepadanya. Wa illa fasya'naka biha, kalau tidak, terpulanglah kepadamu. Walam yadhkur istanfiq, dia tidak ada menyebutkan gunakanlah, belanjakanlah. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Thawri, Sulaiman bin Bilal dan Hammad bin Salamah meriwayatkannya daripada Rabi'ah, sama seperti itu. Mereka tidak ada menyebutkan khudha, ambillah, tak ada. Tidak ada sebut khudha, jadi ambillah kambing itu, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang luqatah. Faqala, baginda bersabda, arifha sanatan, kamu isytiharkan selama setahun. Fa in jaa baghiha, kalau ada orang yang datang menuntutnya, fa addiha ilai, kamu berilah kepadanya. Kalau tidak, kamu ingatkan baik-baik bekasnya dan penutupnya. Thumma kulha, kemudian kamu makanlah, yakni gunakanlah. Jika tuannya datang, orang yang menuntut barang itu datang, fa addiha ilaik, kamu berilah kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Yazid, daripada ayahnya Yazid maula al-Munba'ith, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, fa dzakara nahwa hadits Rabi'ah, lalu dia menyebutkan sama seperti makna hadis Rabi'ah yang tersebut sebelum ini. Katanya, beliau ditanya tentang luqatah, maka kata beliau, kamu istiharkannya bukan yu'arrifuha, tapi tu'arrifuha. Itu tersilap cetak, sebab dalam syarah, kalau kitab ni lah, kitab lain tu mungkin betul dah, kitab ni tu'arrifuha, jadi dengan tak, bukan dengan ya. Kamu istiharkannya selama setahun. Jika tuannya datang, dafa'taha ilai, kamu serahkan kepadanya. Kalau tidak, kamu telah pun kenal, kamu telah pun ingat betul-betul penutupnya dan bekasnya itu. Kemudian kamu ambillah, peganglah bersama-sama dengan hartamu yang lain. Jika tuannya datang, maka kamu serahkanlah kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan supaya tadi juga daripada Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah dengan isnad Qutaibah dan makna riwayatnya. Tetapi dia ada menambahkan di dalam riwayat ini, jika orang yang menuntut barang itu datang dan dia kenal bekasnya, bilangan yang ada dalam bekas itu, maka serahkanlah barang itu kepadanya. Hammad juga berkata, diambilnya daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW, mithlahu, sama seperti riwayat yang tersebut sebelum ini, yakni dari segi lafaznya. Abu Daud berkata, tambahan ini, iaitu yang ditambahkan oleh Hammad bin Salamah dalam hadis Salamah bin Kuhail dan Yahya bin Sa'id dan Ubaidillah dan Rabi'ah, jika tuannya datang,
tuannya mengenal bekasnya dan penutupnya, maka kamu serahkanlah kepadanya. Itu tidak mahfuz, yaitu lafaz fa'arafaha ifasaha wa wika'a, itu tidak mahfuz. Hadis Uqbah bin Suwaid daripada ayahnya, daripada Nabi SAW juga, dia menyebutkan arifha sanatan, kamu istiharkannya selama setahun. Hadis Umar bin Al-Khattab juga daripada Nabi SAW, baginda bersabda, istiharkannya selama setahun. Sekat itulah. Kita tengok semula. Babun fi syuh, bab tentang syuh. Syuh ni kedekut, kedekut pelik, kedekut dalam semua perkara. Itu syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi, dalam Quran ni syuh dia sebut. Kedekut pelik, kedekut telajak. Kedekut, di samping kedekut tu tomok. Ada juga yang kata di samping kedekut pelik tu tomok. Ada juga ulama mengatakan kalau bukhl, bakhil ni dalam setengah-setengah perkara je bakhilnya, bukan semua perkara. Syuh ni semua perkara, kedekut berlaku. Ada juga ulama yang mengatakan bakhil kedekut harta, tapi syuh ni kedekut harta dan juga kedekut hak lain-lain, budi tak ada. Saya berlaku, kedekut berlaku. Itu syuh. Maknanya sifat kedekutnya lebih teruk lagi daripada kedekut biasa. Kedekut belaka, bakhil belaka. Itu yang dikatakan syuh. Hak ni bakhil tu pun teruk dah. Bakhil tu pun teruk dah. Syuh ni teruk lagi. Dan kalau sampai ke peringkat syuh ni, dia mengakibatkan hak lain-lain, cacat dan kurang hak lain-lain. Dia kalau syuh ni. Kalau bakhil tu ada ketika-ketika aja, mungkin setengah-setengah orang je kalau dia kedekutnya, bukan dengan semua orang. Ni dok semua orang, pakai diri dia sendiri, pun dia kedekut juga. Itu yang dikatakan syuh. Tak boleh lah dia nak cerita ni sifat ni dalam bab sedekah, dalam bab zakat lagi. Sifat ni boleh membawa kepada seseorang itu tidak memberi hak orang zakat. Lama-lama boleh jadi siapa begitu, siapa teruk begitu. Nak buat kebajikan tak ada. Apabila ada sifat ini, tak ada ketika nak buat kebajikan. Itu bahayalah. Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan, dia kata pernah Nabi SAW berucap. Nabi SAW dalam ucapan dia tu, dia kata apa dia? Iyyakum wasyuhha, elakkan diri kamu daripada sifat kedekut ini, ataupun janganlah sekali-kali kamu bersifat kedekut, syuh ni. Kerana orang-orang sebelum kamu, umat sebelum kamu binasa. Salah satu sebab kebinasaannya ialah kerana mereka bersifat dengan sifat yang teruk ini, iaitu syuh. Sifat syuh ini mendorong mereka supaya bakhil. Bakhil itu lebih rendah lagi, supaya kedekut harta misalnya, kedekut dengan orang-orang tertentu. Fabakhilu, mereka jadi bakhil. Hak dalam lagi tu dorong, yang suruhnya dia kedekut harta ke, kedekut kepada orang tertentu ke, jadi ikutlah. Syuh ini juga yang menyuruh mereka, mendorong mereka supaya memutuskan hubungan kekeluargaan. Faqata'u, mereka pun putuskanlah. Sebab apa? Kalau baik sangat nanti susah pula, kena bui ke, hak kait dengan bui-bui ni tak boleh lah. Jadi putus tak pergi mari. Sebab kalau pergi kan kena bui ke apa-apa, kena bawa ke apa-apa, buah tangan ke apa. Jadi pakai putus. Sifat kedekut hak pelik sanilah yang mendorongnya. Kadang-kadang hak ni hak wari-wari jauh-jauh tu boleh kira kita kata. Sampai ke peringkat ayah, mak sendiri pun jadi kedekut juga, anak sendiri pun jadi kedekut juga, dorong, jadi putuslah, balah.
Itu dengan sebab sifat itulah. Kedekut itu menyuruh mereka menjadi jahat, fujur. Jadi jahat lagu mana? Tak usah nikah. Kalau nikah banyak tanggungjawab, kena belanja lagi, nafkah bini lagi, anak lagi, macam-macam, susah. Jadi berzina, jajah sekali lagi, habis fitih gitu je. Tu fujur. Syuh itu mendorong manusia jadi jahat. Dia jadi jahat. Bizina. Fujur itu termasuk jahat tu. Zina ke, buat maksiat ke, gapo-gapo lain-lain, dia boleh buat. Jadi jahat. Kalau mu bunuh orang ni, kadang sifat kedekut saja, nak kira nak tomok saja, nak sipai saja, nak habis tak ada. Mu boleh pitih semuanya. Dia boleh bunuh orang pun boleh, rasuah pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi jahat. Fafajaru, maka jadi jahatlah mereka, jadi khianatlah mereka. Di dalam Muslim, ini lafaz hadis Muslimnya gini, wattaqus syuhha, jauhilah sifat syuh, kerana syuh ini telah membinasakan orang sebelum kamu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, sifat ini telah mendorong mereka supaya menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan menganggap halal apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Sifat inilah yang mendorong mereka. Sebab apa sifat ini dia jadi jahat betul lah? Sebab kalau dengan bui gapo-gapo, dengan mengadakan hubungan kekeluargaan, pergi mari, jadi baik, jadi mesra, jadi jinak, dia tak sih. Dia jadi ikut syaitan dah. Apabila ada sifat ni tu, mudahlah syaitan nak menguasainya. Dan dengan putus hubungan, dengan buat benda-benda tadi, sukalah syaitan. Satu. Yang keduanya, tidak ada kemesraan dan tidak ada tanggungjawab dalam kehidupan. Begitu juga tidak ada kesian belah kepada orang lain, tak ada. Hak tu hak nak, hak suka syaitan. Sebab tu dia dorong sangat, suka sangat kalau orang ada sifat ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr, iaitu isteri kepada Zubair bin Awam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni tak ada gapo. Pernahlah ada ketikanya keadaan dia tu begitu. Saya tak ada gapo pun selain daripada hak Zubair wak kelik juga, hak tu. Hak tu dalam keadaan tu, bolehkah kita nak bui kau orang? Kalau orang tu pakai kau, siapa-siapa kau mari minta gapo-gapo, boleh kau nak bui? Lepas tu kita ejah lah pada tu. Kira-kira je, hak baki lagi atas hak baki lagi. Nabi SAW kata, a'ti, kamu bagi, bagilah. Wala tuki, jangan kamu ikat. Nabi SAW bandingkan harta itu, gapo-gapo yang ada pada kita tu seperti air di dalam gereba. Gereba orang panggil. Gereba tu daripada kulit kambing, seekor kambing, dia lapah orang panggil. Kulit kambing tu dia lapah, dia seluk. Jadi dia tidak itu supaya kulit lembu tu belah gitu, nak sian, masa nak sian tak, dia pelocoh. Kulit dia tu dia hola tangan kan. Jadi tak ada lah lubang-lubang tu. Bekas iris tu tak ada. Jadi adanya bahagian leher kambing tu. Tu jadi mulut dia. Mulut air tu, bubuh air. Dia pun jadi jahit tu sikit je. Tepat-tepat awak kena jahit tu sikit, tidak banyak. Dalam tu lah orang zaman dulu, dia bubuh air, tempat simpanan dia, bekas air dia nya. Sebab payah kita lah. Dia bubuh tu. Nak pergi ambil air pun senang, pergi kuat atas belakang tu kak. Pergi bubuh air dalam tu, pergi kuat klik. Jadi mudah nak angkut, walaupun berat. Tapi kalau beli berat sikit, kira-kiranya payah, tidak banyak. Itu caranya. Dia bandingkan harta tu dengan air. Mulut gerabak itu diikat. Dia kata jangan ikat, jadi biar tubik. Nanti kalau kamu ikat, akan diikat juga untuk kamu.
Jadi hak bahagian kamu pun akan ikat juga. Jadi tak tubik banyak lah, tak mari jugalah rezeki itu kepada kamu. Kalau kamu buka, dia tubik pun dia akan mari. Dia akan mari pula. Gitu dia royak sini. Nabi SAW suruh secara mutlak. Bila Asma ni tanya dia suruh secara mutlak, bagilah, jangan ikat. Apa nak bui sebanyak mana kalau jangan ikat ni? Jangan ikat ni, nak bui sebanyak mana sampai habis nak kau. Kalau tak ikat air saat itu baik habis. Dia kata jangan ikat. Jadi sebanyak mana? Lepas tu kalau tak ikat habis, nak makan apa pula? Sendirinya. Dengan suami isteri, dengan anak pinak tu, lagu mana? Sebab itulah dalam syarah kita ni, kalau mana ada syarah tu, muka surat 251, sebabnya Nabi SAW mengizinkan kepadanya secara mutlak. Dan Nabi SAW tidak mengembalikannya kepada izin Zubair. Nabi koyak ke dia, padahal ni pitih Zubair. Hak Zubair wak kelik, hak suami dia wak kelik. Tapi Nabi SAW kata gitu secara mutlak kepada dia. Tidak kata tanya Zubair dululah. Dok. Sebab apa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana 'arifan bi anna Zubair rajulun jawadun karim la yamna'uha min at-tasadduq. Wa aidan kana 'arifan bi anna Asma bint Abi Bakr min an-nisa' al-mutadayyinat tatasaddaqu bil mal ghayra mufsidatin fa adhina laha mutlaqan. Itu sebabnya. Sebab Rasulullah tahu dah Zubair ni seorang yang pemurah, seorang yang baik hati. Dia tidak akan halal kalau bini ni dia nak kebajikan. Zubair ni jelira molek masalah kebajikan. Dia tahu dah. Dan juga beliau sudah tahu juga bahawa Asma ni perempuan yang beragama. Dia tahu cara belanja harta ni mengikut ajaran agama. Dia tidak akan buat sehingga tergugat kedudukan keuangan dia tu. Dengan sebab itulah Nabi SAW membenarkan dia, serah ke dia. Sebab dia akan pandang ke mana-mana pun urus. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan hak maksud Nabi suruh bui tu, builah, jangan ikat tu hak bahagian kamu. Hak bahagian kamu. Sebanyak mana hak bahagian kamu, hak tu kamu boleh nak bui habis pun tak apa. Kalau sanggup. Tapi tidak termasuk hak bahagia suami. Jangan sampai suami balik tak boleh makan, jangan lagu tu. Kalau dia boleh puasa, tak apa. Hak bahagia dia tu dia nak puasa, katakanlah. Kalau kita kata paling tak ada lah sampai ke peringkat tu pun dia nak bui, dia sanggup puasa, tak apa, bahagia dia tak makan. Kalau dia sanggup sampai setahun, terpulang, tapi bahagia dia, jangan sampai bahagia orang lain. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Hak maksud jangan ikat tu, ikat bahagia masing-masing. Jangan simpan. Sebab apa? Dia tahu orang lagu ni hati dia tu dekat dengan Allah SWT, dan dia ikhlas sungguh, dia yakin sungguh sampai ke peringkat yakin tu. Dan dia baca Quran semua kan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam Quran ada sebut apa saja, apa-apa yang kamu belanjakan, apa-apa, ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu belanja tu, dialah yang menggantikannya. Tuhan ganti. Dia kayak ada tu. Cerita ni bermakna janjilah tu. Dia royak tu betul. Dia royak betul. Wa huwa khairur raziqin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah orang dulu, memang lagu tu, tapi ada semua rezeki dia. Ada semua rezeki dia. Sekarang ni pun ada, bukan tak ada. Tetapi mungkin tidak umum seperti dululah. Tidak umum seperti dulu. Kalau dulu memang kuat lagu tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah menyebutkan, satu kita kata zakarat dengan makna sebut. Zakarat ada makna dua, satu dengan makna sebut, satu dengan makna teringat.
Dengan makna teringat. Hak lebih sesuai di sini ialah sebut. Sebab apa? Kalau dia teringat, dia tidak sebut, Nabi nak tahu lagu mana yang Nabi royak kemudian. Kira-kiranya Nabi kata kemudian tu sebagai respon kepada hak dia tu lah. Hak dia sebut tu lah. Dia kata apa dia? Dia sebut beberapa orang miskin. Dia tu susah, orang ni susah. Dia sebut gitu. Depan Nabi SAW. Ataupun seperti kita kata tadi, kalau kita kata iddatan, yakni beberapa orang miskin. Kalau kita kata iddatan, itu masdar kepada wa'ada. Masdar kepada wa'ada yang itu iddatan maknanya janji. Dia sebutkan dia ada berjanji dengan orang-orang miskin, gini nak bui kau gapo-gapo. Beberapa orang miskin. Serupa juga orang lagi. Iddatan ataupun iddatan min sadaqah. Kalau iddatan, beberapa sedekah yang mahu dia bagi. Dia sebut kepada Nabi SAW. Yang keduanya, kalau dia sebut janji dia untuk nak bagi sedekah. Untuk nak bagi sedekah. Bila dia sebut gitu, Nabi SAW kata, bagilah. Bagi. Kalau teringat nak bagi, kalau sudah berjanji, lagilah. Kalau teringat ada beberapa orang miskin dan kita boleh bantu dia, buat. Nabi kata, bagi. Jangan kamu hitung, jangan kamu kira. Tu hak Nabi SAW ajar Aisyah. Sebab itulah dalam sejarah Aisyah ni kan, berpuluh ribu, beratus ribu mari sekali-sekali orang bui ke dia. Tapi malam tu juga habis. Malam tu tak ada simpan esok. Kalau tengah hari tu habis. Malam tu. Di zaman Sayyidina Muawiyah berapa banyak masa tu kaya dah, kerajaan pun bui lah. Moga isteri Nabi dia bui selalu. Lalu je ikut dia. Sampai setara tu Aisyah ni. Sebab apa? Ni Nabi SAW ajar dia, a'ti, berilah. Wala tuhsi, jangan kira. Jangan kira. Fayuhsa alaik, nanti akan dikira untuk engkau. Kalau kita kira, Tuhan pun akan kira juga. Tuhan pun akan kira juga. Kalau kita tidak kira, dia pun tak kira juga buat kita. Ni atas keyakinan ni, hati ni tinggi benar ni kalau lagu tu. Kalau boleh buat lagu tu. Kalau tak boleh buat lagu tu, jangan buat. Tapi seboleh-bolehnya kena latih lah. Kena ke arah tu, menuju ke situ. Hak tu hak nak ingat semua. Hak tu hak moleknya. Dan hak ni hak peribadi, jangan hak umum. Hak orang ramai tak boleh. Kita ni jadi amin, pemegang amanah untuk buat gapo-gapo orang ramai. Kerajaan kau tak boleh nak buat derma, tak tu kalau lagu tu. Tak boleh. Ni kalau hak sendiri. Hak sendiri boleh, bebas. Itulah orang nak cari pahala, nak cari ganjaran Allah Subhanahu Taala, kelebihan lah kepada orang yang ada harta. Kelebihan. Sebab apa? Dia boleh pahala kot. Kod semaya pun dia boleh juga. Tapi kalau orang hak susah tak boleh lah buat kebajikan kot tu. Semaya tu semaya belaka. Puasa pun puasa belaka. Tidak kata hak kaya tak kena puasa, puasa pun tolak. Hak lain-lain, hak galak-galak ibadat-ibadat lain pun serupa, tak ada beza. Sesak ke kaya ke. Lepas tu kalau ada kekayaan dia boleh buat kebajikan hak ni. Dan hak ni banyak menyelesaikan masalah orang-orang yang susah tu. Hak sedih jadi suka. Hak buntu jadi tajam. Jadi tajam, jadi terbuka jalan macam-macam. Tu besar tu pahala dia. Besarlah pahala tu. Nabi SAW kata gitu. Kitabul Luqatah. Kitab Luqatah. Kitabul Luqatah. Luqatah, ada yang baca Luqtah, ada yang baca Luqatah. Kebanyakan ahli lughah dan ulama hadis kata Luqatah. Luqatah. Luqatah ni apa maknanya? Asal dia daripada laqatah. Laqatah tu makna pun kutip, ambil hak jatuh lah. Yakni barang yang tercicir, barang orang yang hilang, barang orang yang jatuh. Itu yang dikatakan luqatah. Setengah-setengah ulama kata bukan luqatah tapi luqtah. Kalau luqatah itu jamak kepada laqit.
seperti humazatil lumazah. Lumazah, luqatah itu jamak kata dia. Seperti Khalil, Khalil ahli bahasa yang terkenal tu, tok guru kepada si bawah tu, dia kata ni luqtah. Kalau luqatah itu jamak kepada laqit, orang yang memungut. Sedangkan ini bukan nak cerita tentang orang yang memungut, barang yang dipungut itu, kata dia. Tapi ke mana-mana pun tak apalah, kebanyakan ulama hadis kata luqatah. Memang nama tu gitu, bukan jamak dah, memang gitu tu. Luqatah ni kesimpulannya itulah benda yang jatuh ataupun barang yang tercicir. Kitabul Luqatah ini Imam Abu Daud masukkan di bawah kitab zakat. Kalau kita tengok di akhir ni, saat ni kita baca tak habis. Kalau kita baca habis, dia akan sampai, kita akan jumpa kalau kitab ni muka surat 293. Akhir sekali dia sebut akhiru kitab zakah, akhir kitab zakat. Lepas pada bab ni habislah kitab zakat. Lepas tu masuk awwalu kitabil manasik, bab ibadat haji pula. Yang ni dia sudahkan dengan hak ni. Luqatah ni termasuk dalam bab tu lagi, zakat lagi. Hak zakat tu ada hak wajib, ada hak sunat. Hak sunat tu orang panggil sedekah lah. Lepas pada sedekah tu dia mari hak luqatah. Bab apa Imam Abu Daud susun bab ni lagu ni? Dia ada maksud dia. Orang zaman dulu dia susun kitab dia tu, dia ada maksud dia. Sebab tu kita tengok dalam kitab ni tak serupa. Mungkin kalau kitab lain, lagu lain cara dia. Lepas bab ni gini, lepas bab ni tidak serupa belaka. Ada beza sikit sebanyak. Walaupun kitab hadis, kitab fiqh sekalipun. Cuma mungkin kalau orang biasa dengan kitab fiqh Syafi'i misalnya, dia akan tahulah. Mula-mula dia bagi kepada 4. Rubuk yang pertama ibadat, rubuk yang kedua muamalah, rubuk yang ketiga munakahat, rubuk yang keempat jinayah. Tapi kalau dalam fiqh lain, lagu lain pula tertib dia. Ada alasan masing-masing tu. Ada alasan belaka. Tak serupa tu tertib. Hak kasar tu pun tak serupa. Lepas tu hak celah-celah tu banyak lagi tak serupa. Serupa juga sini. Ni kitab hadis pun lagu tu juga. Apa yang Imam Abu Daud letak sini? Sebabnya dia ada juga unsur tu, sedekah tu juga, tapi dalam bentuk nampak tidak langsung. Satu kita baca, kalau kita baca hadis tadi kita baca tak habis, sebahagian saja. Kalau kita jumpa barang, ada dalam hadis sebut jumpa barang, kita pun ambil istihad, tak apalah. Lepas istihad dah tak ada, kita nak mana? Sedekah. Ada dalam hadis kata sedekah. Sedekah tu kepada siapa? Kepada orang. Kalau kita tu memang apa dilayak untuk menerima sedekah, ambil kita. Sedekah juga. Dia ada kaitan juga, tapi tidak secara langsung. Hak tu hak orang. Hak sedekah sebelum pada ni bincang, hak kita. Hak orang tu boleh ke tidak kita sedekah? Boleh. Nanti kita akan bincang lah, akan datang sedekah tu lagu mana. Kalau kita beri sedekah jumpa dengan tuan dia nak klik semacam, lagu mana? Kita niat sedekah dah ke dia, dia boleh pahala ke dia tak sih, pahala akhirat dia nak juga pitih tu, beri tapi pahala tu boleh kita, pahala boleh kita bayar balik ke dia, pahala boleh kita. Sedekah juga, kalau orang tu layak untuk menerima sedekah, dia boleh makan. Lepas tu kalau tak jumpa tuan dia, halal kepada dia. Kalau nak kira asalnya bukan hak dia, bila bukan hak dia, dia tak boleh makan, tidak halal. Tetapi setelah cukup syarat dia, tak ada orang yang menuntut, maka jadi halal kepada dia. Jadi harta tu kepada dia sebagai apa? Sedekah. Tuan dia akan boleh pahala seksa. Dia ada kait kot tu. Sebab tu ya Imam Abu Daud buat kitabul Luqatah di akhir kitabul zakat ataupun sedekah ni. Dia waktu dari segi munasabahnya, kaitan dan kesesuaiannya kot tu. Berhubung dengan Luqatah ni banyak pendapat lah. Ada hak sepakat, ada hak tidak sepakat, ada hak khilaf ke apa tu. Kena tengok. Ulama mengatakan kalau kita jumpa lagu mana, molek ambil kau molek tinggal. Ada dua pendapat situ. Ada yang kata molek ambil, ada yang kata molek tinggal. Ada yang kata tengok kepada keadaan. Kalau kita yakin kepada kita,
molek ambil. Kita tidak yakin kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak yakin dengan diri kita, nanti ambil jadi lesak gitu, buat senyap, tak usah ambil. Hak tu lebih baik. Dua. Ada lagi yang berpendapat, kalau kita berjumpa barang, benda tu tengok, benda tu benda setara mana. Kalau kira-kiranya benda tu benda yang orang terliur dah, kita ambil. Ambil tu lebih baik daripada kita tidak ambil. Kalau kita tidak ambil, boleh jadi binatang kau akan makan kucing kau, gapo kau, kita kata. Daripada kucing Tuhan beri pandai lagi pada manusia, dia boleh cari sendiri, dan tidak ada halal haram kepada dia, tikus gapo pun boleh makan. Baik kita ambil beri kau orang susah. Itu faedahnya kalau ambil nasib lauk. Kalau misalnya kita kata hak jatuh tu, misalnya, tengok keadaan. Lepas tu ulama kata ada dua macam. Tengok, kalau benda hak jatuh tu benda yang tak ada rega lah, kira-kiranya tu dia tak akan pusing balik cari. Misalnya dia kata sepuluh kulit buah delima. Siapa dia? Kulit buah delima. Tengah jalan kita jumpa kulit buah delima. Pas kulit buah delima, siapa dia lah mana? Di negeri hak banyak buah delima lah, negeri kita ni tak ada itu mana kan. Katakanlah kulit buah delima, mungkin satu tempat, setengah tempat tu jadi mahal pula, itu lagu lain lah ceritanya. Dalam tak ada rega. Sebab kulit buah delima tu pun banyak juga khasiat dia nya. Boleh jadi kalau orang tahu jadi bubuk juga, jadi mahal juga. Tak apalah. Ni kalau kira dalam keadaan tak ada rega, seperti kulit buah delima. Lagi contohnya seperti butir buah kemu. Butir buah kemu, kita ambil butir. Kira-kiranya tuan dia makan, dia kehek gitu je. Dia tak ada paling mari dah nak putih. Kita boleh ambil hak lagu tu. Dan tak apalah, boleh ambil, boleh guna. Kita nak makan sendiri ke, kita nak guna sendiri ke, ataupun nak beri binatang kita ke makan sebagai makanan dia, ikutlah. Tak apa hak lagu tu. Hak orang tak say, kalau kita ingat tempat orang buat sapok tu, dia pergi kutik dalam bekas sapok tu, kira-kiranya orang tak say tu, orang tahu situ tu, tak apa. Tapi kalau hak lagu tu tidak termasuk dalam istilah sebenar luqatah ni. Sebab tu hak orang tahu, bukan hak tadi tercicir. Hak ni hak tercicir. Hak tu hak orang tahu, cuma dia pergi kutik situ. Dari segi tu termasuklah juga. Sebab luqatah ni pun luah perbahasan dia. Kalau nak kira hak asalnya hak tercicir. Lepas tu hak orang buat anak gapo, kita pergi kutik situ, ambil situ, termasuk dalam hak ni juga. Tapi hak tu orang buat bukan tercicir tu. Kalau nak kira dalam hak asal. Hak asal dia hak tercicir. Lepas tu pergi bahas-bahas halu-halu lagi tu, termasuk belakang tu lagu-lagu tadi. Hak buat anak hak gapo pun termasuk dalam bab ni. Pas siapa dia nak ambil, tanggungjawab siapa, gapo-gapo semua tu adalah. Perbahasannya panjang, terutamanya dalam kitab-kitab fiqh dia bahaslah waktu tu. Yang keduanya hak tuan dia cari. Kalau hak tuan dia cari tu, tengok keadaan. Kalau hak tuan dia cari tu, tengok keadaan sebab tak adilah. Kalau benda tu mahal, boleh jadi orang yang tidak bertanggungjawab, ambil. Setara hak orang sifat dia pergi curi, boleh. Ni dapat kau jatuh gitu lagi lah. Senang dia nak ambil, lepas tu tak ada bertanggungjawab. Kita berasa kita bertanggungjawab. Kita ambil, kita nak war-warkan, nak istiharkan, supaya tu dia mari. Maka boleh ambil. Bahkan ulama macam-macam pendapat di situ tu. Ada yang mengatakan wajib, kalau tak ambil dosa. Ada yang mengatakan sunat saja, tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan, dia kata hak molek tak ambil. Sebab apa? Biasanya tuan dia akan cari kawasan hak dia jatuh. Itulah dia kira-kira mana agak dia. Tadi dia gimat, dia akan pergi cari situ. Kalau kita ambil, buat menyusah je. Tetapi tengoklah keadaan tadi. Hak tu terpulang kepada kita. Itu orang panggil terserah kepada mubtalan, orang yang berkenaan. Dia duduk dalam masyarakat lagu mana, keadaannya, dia sendiri lagu mana, kena tengok berlaku. Terpulang kepada dia. Kalau dia rasa molek ambil, tak apa. Ada juga orang biasanya dia ambil, dia pergi ijtihad, dia pergi royak di masjid. Hak tu nya tak aja pergi masjid misalnya. Tak jumpa juga. Ataupun di tempat-tempat lain kau, dia tak pergi. Jadi susah.
Dengan sebab itu ada yang mengatakan kita tinggal saja, lebih baik. Macam-macam lah pendapat. Hak tu sebenarnya bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita. Tak apalah, kita pergi kepada hadis dulu. Hadis yang mula-mula malam ni, iaitu hadis Suwaid bin Ghafalah. Suwaid bin Ghafalah. Suwaid bin Ghafalah ni perawi yang masyhur. Abu Umayyah Al-Ju'fi dan dengan zaman jahiliyah dia. Suwaid bin Ghafalah ni dah dengan zaman jahiliyah. Ada yang mengatakan dia pernah bersembahyang bersama Nabi SAW, tetapi itu tidak sahih. Hak betulnya dia pergi ke Madinah ketika orang baru selesai kebumikan jenazah Nabi SAW. Orang duduk kebah tangan, duduk basuh tangan, kaki, kau gapo kau. Selepas selesai orang mengebumikan Nabi SAW, dia sapa pada ketika itu. Maknanya hak kata dia ni tidak sahabat, hak tu lebih tepat. Lebih tepat. Tapi dia dah dengan zaman Nabi. Dah dengan zaman Nabi, tapi kalau tak dah jumpa dan dalam keadaan beriman pula jumpa, tidak orang panggil sahabat. Sahabat-sahabat ni dah dengan Nabi sekali pun, sekali tak apa dah, dalam keadaan beriman. Kalau dalam keadaan tidak beriman, dah tidak sahabat. Hak ni hak lebih sahih. Dan dia ikut serta dalam peperangan Yarmouk. Dalam peperangan Yarmouk. Mengikut riwayat yang lain, ada dia sebut dia ni lahir pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi. Tahun Nabi lahir, tahun itulah juga dia lahir. Sebayalah dengan Nabi SAW. Tapi dia tak ada. Ramai hak lagu ni hak tak ada dengan Nabi SAW. Dia kata, cerita dia lah ni, pernah aku pergi berperang bersama Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah. Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah. Lepas tu dalam pada tu duk pergi mari tu, saya berjumpa cemeti. Cemeti ni orang buat piak kuda tu lah. Daripada kulit ke apa tu dia buat cemeti. Demo dua tu kata tahuk, kata dia, jangan ambil tahuk situ. Saya kata tak sih, nak ambil, kata dia. Kira-kiranya aku kalau aku jumpa dengan tuan dia, aku akan bagi. Kalau tidak, aku akan guna. Apa tahuk gitu saja. Dia beza pendapat di situ. Beza pendapat. Qala, kata Suwaid bin Ghafalah sini. Lepas tu ceritanya aku pergi haji, naik haji. Bila naik haji tu lalu dekat Madinah. Sama ada alah kelik ke alah pergi, tak nak sebut sini. Dalam perjalanan dia tu pergi di Madinah, lalu di Madinah. Saya pun tanya Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW. Ni jelas lah sahabatnya, dah lama dengan Nabi SAW. Saya pun royak ke dia gini-gini. Dia kata, saya jumpa satu pundi-pundi yang mengandungi 100 dinar. Saya ambil. Lepas tu saya royak. Itulah ceritanya. Ni dapat kamu ambil cemeti tu gak. Tidak duk pelik. Lagilah boleh ambil benda lagu tu. Ni kalau hak aku ni, hak pengalaman aku sendiri. Gapo dia hak Nabi suruh? Nabi suruh istihar setahun. War-warkan selama setahun. Saya pun istiharkanlah setahun. Lepas tu tak ada orang mari menuntut, mengaku. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Nabi SAW kata istihar setahun. Saya pun buat 2-3 kali. Walaupun berhubung dengan lafaz hadis ini ada khilaf. Ada yang mengatakan setahun saja, bukan 3 tahun. Sebab dia perawi dia tidak pasti ni. Setahun kau 3 kali ni dalam masa setahun. Kau istihar tu kau 3 tahun. Sekali setahun istihar. Kau selama 3 tahun dah beberapa kali. Lagu mana? Hak tu tak jelas situ. Sebab tu perawi dia kita tengok kemudian ni kata gini, ni kata gini.
Tak apalah hak tu. Ulama-ulama kata dia hak ni lama ni 3 tahun ke 2 tahun ke setahun ke seminggu ke sebulan, ni bergantung kepada benda tu. Kalau benda tu benda mahal, berharga sangat, kena lama. Kalau benda tu benda yang murah, tak perlu lama. Lepas tu kalau benda tu kira-kiranya boleh jadi, orang macam-macam latar belakang dia, boleh jadi kita kena istihad tu bukan setempat. Banyak tempat lagu ni, di pasar, di masjid, kena istihad. Dan istihad semua lah. Istihad semua tu lagu mana? Mula-mula 6 hari, lepas tu seminggu sekali, lepas tu 2 minggu sekali, lepas tu sebulan sekali. Begitulah sepanjang tahun. Bergantung kepada benda. Setengah-setengah benda tu 3 hari pada dah, setengah benda tu sekali pada dah. Jadi tak boleh kita nak tentukan semua benda tu sama. Lepas tu cara nak istihad pula, dia tidak boleh royak terang, kena royak secara umum dulu. Kena royak secara umum dulu. Ada siapa-siapa hilang barang kau? Misalnya, itu umum tu. Kalau payah sangat gitu, ada siapa-siapa hilang pitih kau? Itu sikit. Tapi kalau ngaku tak, pitih lagu mana? Dalam gapo? Berapa? Panjang pula tu. Tak semua tahu kalau bimbang sangat. Secara umum, ada siapa-siapa hilang barang kau? Barang tu macam-macam. Boleh jadi ni kata begini, ni kata begini. Tujuannya supaya hak orang yang sebenar tu terpelihara, terjaga. Dijaga oleh saudara dia, orang Islam. Sebab dia adalah pemegang amanah. Seperti orang yang tinggal barang dia kau kita ni jadi mudah. Wadi'ah lah, termasuk dalam bab wadi'ah. Wadi'ah ni barang simpanan orang mari simpan dengan kita. Orang mari simpan dengan kita, bila tuan dia nak, kita kena wiklik lah. Setara tu je. Jadi kita ni hak je pegang benda tu sebagai amin, sebagai pemegang amanah. Setara tu. Adakah jadi milik dia selepas tak ada semua tu? Kau tidak jadi milik. Hak tu khilaf juga banyak. Kita akan jumpa lah, nanti akan datang akan jumpa khilaf-khilaf tu. Hak ni kata jadi milik, hak ni kata tidak jadi milik. Cuma diharuskan kepada dia saja, lepas pada tu gunanya makan ke, ataupun guna ke, jual ke. Tapi milik tetap milik tuan asal. Bila pun kalau tuan dia mari tepat supaya hak dia royak tu, kita kena bagi balik pada dia. Hak itulah mengikut pendapat kebanyakan ulama, tidak jadi milik dia. Cuma dibenarkan dia menggunakan, makan pun jadi halal, tak apa. Tapi kalau tuan dia mari, tidak kata sekat 3 tahun je, lepas pada tu dia tidak ada hak dah terhadap benda tu. Tidak. 10 tahun pun, 20 tahun pun, dia tetap berhak terhadap benda tu. Benda tu milik dia. Kita ni orang hak jumpa saat ni, hak pungut saat ni, hak ambil saat ni, itu sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah sampai satu peringkat dia boleh guna. Kalau tuan dia tak mari pakai tak apa, halal. Termasuk dalam barang halal, tidak kata makan hak haram. Jadi gelap perut dak. Setelah cukup syarat. Tu dak. Kalau tak mari tak apa. Kalau mari tetap hak tuan asal. Begitu kedudukannya mengikut kebanyakan ulama. Walaupun ada kata dia sudah jadi miliknya. Tak apalah, itu khilaf lah. Lepas pada 3 kali itu, sama ada dalam setahun 3 kali ataupun 3 tahun lagu ni. Itu perawi itu nampak tidak tetap tu. Nanti kita akan tengok dalam riwayat-riwayat kemudian tu, dia tidak pasti. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab ni pergi jumpa dengan Nabi, dia kata tak ada. Saya tak ada jumpa orang tahu benda ni. Nabi SAW pun kata, kamu ingat molek bilangan dia. Kalau bahasa bilangan, kalau butir, mutiara ke, berapa lagi kita kata belian ke, berapa butir. Kalau berat, berapa timbangannya. Kalau pitih, berapa keping. Misalnya kita kata kalau gak 100 ke berapa ke, berapa keping. Kena ingat bilangan dia. Dan bekasnya beg dia tu. Kalau beg, dompet kita kata, dompet lagu mana?
pundi-pundi ke, jenis kandi gitu ke, ataupun dalam bentuk beg, ataupun dalam bentuk mana, itu kita kena ingat molek. Ingat molek. Wa wika'ah, dan penutupnya, penutup pengikat dia tu kacing ke, kancing ke, kacing tah tu ke kita kata, ataupun pakai zip ke, ataupun lain-lain, pakai tali ke, pengikat dia, kena ingat molek. Nabi suruh ingat. Kalau tuan dia mari, mana kena builah ke dia. Kalau tidak mari, fastamti' biha, kamu gunalah, kamu nikmatilah benda tu. Fastamti' mana guna. Guna tu kalau barang hak boleh guna. Istimta' tu kalau hak bahasa makan, kamu makanlah, boleh. Ini keharusan untuk guna, untuk makan. Tapi lu istihas macam, kalau benda tu banyak punah lah kita kata, dia ada hak dia, tahun dia berapa tahun, lepas pada tu punah, kita kena makan. Kalau tidak punah, ataupun kalau hak mudah punah lagi, boleh jadi beberapa hari je, tu kita kena makan. Kalau tidak bazir, ada takwil bazir tu, takwil bazir. Wa qala wala adri athalathan qala 'arifha aw marratan wahidah. Ini kata siapa dia? Salamah bin Kuhail, perawi kata, saya tidak pasti. Suwaid bin Ghafalah kata 3 kali ke arifha, ataupun sekali, dia tak pasti molek. Dia tak ingat molek. Dia royak lah kalau dia tak ingat, dia tak pasti 3 kali ke ataupun sekali. Dalam riwayat Bukhari ada juga ni, saya bertemu dengannya selepas tu di Mekah, kata dia. Dia kata saya tak pasti 3 tahun ke ataupun setahun saja. Dia tidak pasti. Dalam masa 3 tahun ke dalam masa setahun, hak 3 kali istihad tu, dia tidak pasti. Perawi di bawah ni, itu tidak pasti. Hafiz Ibn Hajar kata, orang hak kata gini Syu'bah, wallazi qala la adri, hak kata saya tidak pasti tu syekh dia, iaitu Salamah bin Kuhail. Ni ulama hadis ni khilaf pula. Siapa dia hak kata gini ni, saya tidak pasti ni, hak ni ke hak ni? Situ khilaf pula. Ada yang kata Salamah bin Kuhail, dan saya tidak pasti tu hak jo kata tu 3 kali ke sekali tu Suwaid bin Ghafalah, saya tidak pasti. Tetapi ada juga yang mengatakan hak kata gitunya Syu'bah. Macam-macam lah pendapat. Muslim dalam riwayat Bahz bin Asad daripada Syu'bah ada menyebutkan, akhbarani Salamah bin Kuhail wa ikhtasara al-hadis, dia ringkaskan hadis. Syu'bah berkata, saya mendengarnya hadis ni selepas 10 tahun. Dia kata, arifha aman wahidan, kamu istihakan setahun pula. Hadis tak adilah. Hak zahirnya nampak 3 tahun. Zahirnya nampak 3 tahun. Sebenarnya setahun, tapi 3 kali. Selepas 10 tahun pula saya jumpa. Dia kata setahun, dalam 1 tahun. Dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi, dalam musnadnya, dia menerangkan lagi cerita ni. Dia akhir hadis tu dia kata, Syu'bah kata, falaqitu Salamah ba'da dhalika, selepas tu saya berjumpa dengan Salamah, dia kata saya tak pasti 3 tahun ke setahun. Tu cerita hak berlaku kepada Suwaid ni. Hak ni cerita Suwaid tanya Ubay bin Ka'ab wayak ni 3 tahun ke dalam masa setahun. Dia tidak pasti situ. Lepas tu ada pula macam Ibn Battal, pelik ni, dia kata pendapat dia pelik. Dia kata hak syak ni Ubay bin Ka'ab, dan hak kata gini saya tidak pasti ni, iaitu Suwaid bin Ghafalah. Tak kena tu. Ubay bin Ka'ab tidak syak. Ia jadi keliru ni perawi di bawah, bukan tuan asal tu. Tuan asal tu tidak syak. Tetapi ada nak ayatnya ulama yang kata gitu, macam-macam. Walam yusib fi dhalik, dia kata tak betul hak Ibnu Battal kata tu. Hak syak tu iaitu Ubay bin Ka'ab, hak yang berlaku peristiwa ni, dia jumpa pundi-pundi itu, bukan dia yang syaknya. Walaupun Ibnu Battal itu telah diikut oleh sekumpulan ulama, termasuklah Munziri
Tak kena, kata dia. Bahkan syak ni berlaku ni kepada salah seorang perawi, kata dia. Fi ahadum min ruwatihi, iaitu Salamah. Bila Syu'bah tanya semula, tekan semula dia nak pasti, situ dia syak. Dia tidak pasti. Gitu berlakunya. Hak betulnya gitu. Wa qad rawahu ghairu Syu'bah an Salamah bin Kuhail bi ghairi syak jama'atun wa fihi hadhihi ziyadah. Adalah syarah dia ada sebut, sebab ada orang lain selain daripada Syu'bah meriwayatkan daripada Salamah bin Kuhail tanpa syak ini, dan di dalamnya sekumpulan ulama meriwayatkan daripada dia. Ada tambahan ini. Muslim min tariq al-A'mash wa Thawri wa Zaid bin Abi Unaisah wa Hammad bin Salamah, semuanya daripada Salamah. Wa qalu fi hadithihim jami'an, dalam hadis mereka semua sekali dia kata thalathatu ahwal, 3 tahun dia kata pula sini, kecuali Hammad bin Salamah. Kecuali Hammad bin Salamah kecuali Hammad bin Salamah. Ni riwayat Syu'bah ni. Kecuali Hammad bin Salamah, dia kata kerana di dalam hadisnya ada sebut 2 tahun ke atau 3 dengan syak. Mana tidak pasti di situ. Tidak pasti di situ. Bagi kita orang ramai-ramai ni, tak ada gapo hak ni. Hak ni faedahnya untuk ahli hadis. Syak ni nak ceritanya perawi ni, dia ada terlupa, ada keliru. Berapa tahun dulu dia rawat gini, lepas tu kemudian dia tidak pasti pula. Ada berlaku benda lagu tu. Walaupun perawi tu perawi yang kemas tangga mana pun, orang panggil hafiz, orang panggil mutqin, orang panggil gapo pun, imam siapa pun, dia boleh berlaku benda-benda lagu tu. Itu faedah untuk orang yang mengaji hadis. Untuk orang umum ni tak ada kena-mengena. Untuk orang umum ni ambil isi dia gapo. Dalam hadis ni memang bukan hak ni, hak lain-lain pun ada royak seminggu ya istihar, ada royak setahun, ada royak macam-macam. Itu bergantung kepada benda. Habis cerita. Bergantung kepada benda. Mahal kau murah, tahan lama kau tidak tahan lama, bergantung kepada benda. Kita tak boleh buat serupa. Kalau setahun, kalau makanan hak jenis rosak, nak jadi apa? 3 tahun lagi dah tak kena sabar. Takkanlah Nabi SAW kata dia umum untuk semua benda. Tak dipitih boleh lah 3 tahun pun. Muka 100 dinar pitih tak apalah. Tapi kalau benda lain, lagu tu juga kau hukumnya. Dari segi jangka masa untuk nak isytihar gapo, tidak. Ini bergantung kepada keadaan. Itu untuk orang ramai ni tu je, tak ada apa. Hak ni faedah dari segi isnadiyah. Dari segi isnadiyah. Beza ni kata gini, ni kata gini, tak apa. Dengan sebab syak tu, dengan sebab tidak sama riwayat, itulah berbeza-beza pendapat pula. Ni kata benda lagu ni kena 3 tahun. Ni kata tidak syarat 3 tahun. Setahun pun boleh. Kalau kita isytiharkan banyak kali misalnya. Jadi tidak ada ketentuan lah di situ. Walaupun setengah ulama ambil 3 tahun. Tapi kita tidak boleh menyalahkan ulama yang tak ambil 3 tahun tu. Sebab dia ada cara dia faham. Satunya dia ragu ni, di sini ni tidak jelas ni. Walaupun untuk duit sekalipun, tidak jelas. Mungkin kalau ada cara lain yang boleh diisytiharkan, terutama zaman sekarang ni, ada dengan radio, ada dengan TV, macam-macam, boleh tahu, boleh dapat umumkan dengan senang kepada seramai mungkin orang. Kalau benda tu perlulah, melalui radio, melalui apa pun boleh. Enggak orang ada belakang radio. Nak isytihar ni tidak nanti di masjid. Itu dia bergantung kepada keadaan. Jadi tidaklah perlu sampai duk kecek hak tula, setiap kali buka radio tu duk kecek hak tula, royak hak tula, sampai 5 tahun. Tak ada benda lain nak nak royak ni. Rosak program, boleh berisi benda-benda lain pula. Kita kata boleh diisi dengan maklumat-maklumat lain, cerita-cerita yang lain pula. Boleh jadi kalau dalam keadaan yang umum lagu tu boleh diisytiharkan, tak perlu mengambil masa yang begitu lama. Sebab tu kita kata ini tidak dengan maksud mengikat orang dengan jangka masa tu, tidak. Bahkan bergantung kepada keadaan benda tu, keadaan kita, kemudahan yang ada pada kita untuk isytihar tu, semua tu kena ambil kira belakang. Dalam riwayat asal lagi, riwayat daripada Syu'bah serupa dengan tadi juga, cuma kata dia
istiharkan setahun saja. Kata dia 3 kali, setahun 3 kali. 3 kali. Lepas tu dia kata saya tidak pasti. Qalahu dzalika fi sanah atau fi 3 sinin. Dia kata begitu dalam setahun ke ataupun dalam 3 tahun. Itu perawi syok lah tu. Tidak pasti. Seterusnya juga daripada hak tu juga Salamah bin Kuhail lagi, isnad dia dan makna dia semua tadi. Qala fi ta'rif, qala fi amain. Ini riwayat Ahmad bin Salamah daripada Salamah bin Kuhail. Bukan ayah dia, orang lain tu, Salamah. Orang lain, Ahmad bin Salamah. Dalam riwayat dia kata berhubung dengan ijtihad tu, dia kata 2 tahun ke atau 3 tahun pula. Syok. Tak ada gapo tu, tak ada menjejaskan kita orang ramai ni hak tu beza syok gapo tu. Sebab tadilah. Ni dari segi sanad. Wa qala i'rif, dan dia kata i'rif, kamu kenali, kamu pastikan. Tadi dia kata ihfaz adadaha, ni i'rif adadaha wa wi'aha wa wika'a. Jadi perbezaan yang sikit-sikit lagu tu tidak menjejaskan hadis. Tujuannya nak suruh kena molek, ingat molek. Cuma dalam riwayat dia ada tambah. Kalau tuan dia mari tu, dia boleh, dia kena, dia pasti bilangannya, bekasnya, maka kamu bagilah kepadanya. Dalam riwayat Ahmad daripada Salamah bin Kuhail yang berbeza daripada riwayat tadi hak ni, iaitu ada tambahan. Kalau tuan dia mari, tuan dia tu kena, dia boleh pastikan bilangan, bekas lagu mana, cukup syarat lah, kamu bagilah kepadanya. Ada hak ni yang tidak ada dalam riwayat tadi. Tapi semuanya ambil daripada Salamah bin Kuhail belaka. Semuanya daripada Salamah bin Kuhail belaka. Hak tadi pun daripada Salamah bin Kuhail juga, Syu'bah tu. Daripada Salamah bin Kuhail juga. Hak datang tu serupalah. Situ yang jadi beza, ada tambah hak ni, ada tambah sini, situ. Berhubung dengan serahkan kepada tuan dia ni, kalau mengikut Imam Malik, dia kata boleh dah kalau kita berasa dia tu betul, benar, kena serah dah kepada dia. Kena serah dah pada tuan dia. Tapi Imam Syafi'i, Abu Hanifah kata tak boleh. Tak boleh paksa orang yang pegang barang. Tadi jumpa barang tu, kita tak boleh paksa dia. Kena bui ikut mana-mana. Tak boleh. Kecuali ada bukti yang lain. Baru boleh bui. Kalau selagi dia tidak yakin, hak pegang barang, hak jumpa barang, dia tidak yakin, dia tidak boleh serah. Dia tidak wajib serah. Tapi Imam Malik kata kalau dia serah, tak apa dah, orang ni betul, boleh serah dah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kata tak pandai lagi sekat tu. Dia kena yakin benar. Tak boleh kata berat saja, balik betul. Tak boleh. Dia kena yakin benar. Dan kalau nak paksa dia supaya serah, tak boleh. Kalau percara dalam mahkamah pun tak boleh juga. Sebab apa? Dia kena mari bukti lain. Semata-mata gitu tak boleh. Sebab apa? Sebab orang boleh sebut duit sebanyak ni, bekas sebanyak ni, dia boleh jadi dia dengar orang tu duk kecek kau. Boleh jadi. Barang dia hilang, boleh jadi dia dengar. Dia nak pergi curi rumah kawan tu misalnya, dia dengar orang tu duk kecek. Boleh ke dia lah. Cepat-cepat dia pergi. Boleh jadi. Dengan sebab itu tak padai lagi. Dia kena orang yang pegang tu betul-betul yakin. Ataupun dia boleh kemukakan bukti yang lain kalau perlulah. Tapi kalau benda kecil-kecil takkanlah nak gomor bukti-bukti yang lain. Pada hak tu jelah. Ni kalau benda-benda hak mahal lah. Dia kena cermat lagi. Tak boleh nak serah tak tu kalu. Dengan semata-mata berat sangka balik ya Allah berkali tuan dia, nampak betul belakang kan. Tak boleh, tidak semudah tu. Kalau benda tu berharga. Hak ni Abu Daud kata hak tambahan dengan tambahan saat ni. Kalau tuan dia mari, tuan dia kena bilangan, dia ingat bilangan dia, betul royak, bekah dia ke apa, serahlah kepada dia. Abu Daud akan datang. Lalu ni dia tak sebut lagi. Hak kita baca akhir tadi, hak kita baca tadi, Abu Daud kata hak ni tidak mahfuz. Tambahan ini tidak mahfuz. Bermakna dia nak mengisyaratkan kepada dhaifnya tambahan yang dikemukakan oleh Ahmad bin Salamah dalam riwayat dia. Hak ni dhaif. Imam Abu Daud nak isyarat kau tu. Tapi dia tidak sebut sini. Akan datang dia sebut. Betul ke? Adakah semua orang setuju Imam Abu Daud kata dia ni tidak mahfuz dan dhaif?
Adakah semua setuju? Itu akan datang, kita akan jumpa ramai tidak setuju. Dan sebenarnya tidak dhaif hak tu, kuat juga hak dengan tambahan ni, fa in jaa sahibuha fa arafa adadaha wa wika'aha fadfa'ha ilaih. Itu bukan tidak mahfuz seperti Imam Abu Daud kata. Itu pendapat dia, ijtihad dia. Orang lain tidak setuju, orang lain kata tidak, bahkan itu juga mahfuz, tidak dhaif. Seterusnya riwayat daripada Qutaibah bin Sa'id. Ni riwayat lain pula, Zaid bin Khalid al-Juhani. Kita sekat itulah dulu untuk malam ni, wallahu a'lam.